أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Zikir yang disunatkan ketika melakukan ifadah daripada Arafah menuju ke Muzdalifah. Jadi zikir yang disunatkan. Apa maksud yang disunatkan? Zikir yang dituntut untuk kita ucapkan ketika melakukan ifadah daripada Arafah menuju ke Muzdalifah. Kita ada 3 kalimah sini. Yang pertamanya perkataan ifadah, yang keduanya perkataan Arafah, yang ketiganya perkataan Muzdalifah. Ifadah maksud dia, ifadah ni bahasa Arab. Bahasa kita dia bertolak, berangkat, bertolak. Daripada Arafah padang Arafah, tempat yang kita wukuf. Lepas tu menuju ke Muzdalifah. Muzdalifah pun nama tempat. Hak yang kita bermalang di Muzdalifah, tepi Mina, tak jauh dengan Mina. Jadi ada zikir hak yang sunat kita baca ketika kita berangkat daripada Arafah menuju ke Muzdalifah. Sebelumnya telah dijelaskan tentang disunatkan banyak bertalbiyah di setiap tempat. Banyak bertalbiyah maksudnya banyak kita kena ucap labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu maksud banyak bertalbiyah di banyak tempat. Di mana-mana kita berada, perbanyakkan ucapan talbiyah. Dalam hal ini, tempat adalah yang paling ditekankan. Dianjurkan juga memperbanyakkan. Dalam hal ini, tempat adalah yang paling ditekankan. Dianjurkan. Macam mana ayat gantung sikit tau. Dianjurkan juga memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan doa. Di tempat ni, di samping kita memperbanyakkan talbiyah, perbanyakkan juga bacaan Al-Quran dan doa. Dan disunatkan juga untuk mengulangi bacaan La ilaha illallah wallahu akbar. Artinya tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, dan Allah Maha Besar. Juga mengucapkan ilaikallahumma arghab wa iyyaka arju fataqabbal nusuki wawfiqni warzuqni fihi minal khairi akthara ma atlub wa la tukhayyibni innaka antallahul jawadul karim. Allahu akbar. Doa ni bacaan hak yang kita sebut sebelum ni lah. Kalau kita faham maksud dia, hati kita tu dia tidak sama dengan perasaan hak yang hadir dalam hati kita, tidak sama kalau kita baca tanpa kita faham maksud. Tengok, ilaikallahumma arghab, hanya kepadamu ya Allah aku berharap. Ya Allah, hanya kepadamu sahaja aku berharap. Maksud dia, aku tidak berharap kepada selain daripadamu. Satu. Lepas tu, kemudian hanya kepadamu aku menggantungkan asa. Benda menggantungkan asa, wa iyyaka arju. Hanya kepadamu ya Allah aku mengharapkan. Arghabu aku inginkan, arju aku mengharapkan. Kemudian dia kata benda, fataqabbal nusuki, maka terimalah ibadatku ini. Wa waffiqni, dan berilah taufik kepadaku ya Allah. Maksud dia beri taufik. Taufik ni maksud dia beri kepadaku kekuatan untuk aku mengerjakan ketaatan.
Sebab kita nak buat ketaatan ni kalau tidak ada kekuatan tak boleh. Kalau tidak ada kekuatan, mari perasaan malas agak sudah. Mari perasaan malas. Allah nak bangun, tarik mula kali 5 pagi yo. Jangan main. Padahal gagah, kalau gagah. Orang muda. Sungguh. Dah, orang muda. Kalau suruh jogging pusing badan Terengganu gagah. Tapi tak ada kekuatan, tak ada taufik. Dengar orang bang pun tarik mula kain limu. Penuh dikelubungi dengan malas. Sebab itulah kita nak taufik daripada Allah. Wa waffiqni. Berilah taufik kepadaku ya Allah. Berilah kekuatan kepada aku dalam mengerjakan ibadat dan ketaatan kepadamu ya Allah. Itu maksud wa waffiqni. Lepas tu katanya lagi warzuqni fihi minal khairi akthar ma atlub. Berilah aku rezeki terbanyak dari yang ku minta. Ya Allah, berilah kepada aku kebaikan lebih banyak daripada aku yang apa aku minta ya Allah. Tengok, lepas tu, dan janganlah engkau mencelakakan aku ya Allah. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah Tuhan Allah yang maha dermawan, Al-Jawad, Tuhan yang maha pemurah, Al-Karim, maha mulia. Baik. Malam tersebut adalah malam hari raya. Dia kita berada di Muzdalifah tu, malam tu malam raya. Kita duduk di Padang Arafah pada hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Kita raya hari ke-10. Jadi terbenang matahari pada malam raya, kita pun tolak ke Muzdalifah. Jadi kita sampai di Muzdalifah tu malam raya. Esok hari raya. Baik. Pada perbahasan tentang zikir-zikir di hari raya telah saya jelaskan tentang keutamaan menghidupkan malam hari raya dengan zikir dan salat. Sebelum ni cerita dah sunat kita menghidupkan malam raya dengan zikir dan salat. Keutamaan malam tersebut bergabung dengan keutamaan tempat. Orang yang duduk di Muzdalifah dia duduk pada malam raya. Okey, kelebihan malam tu. Lepas tu kelebihan tempat pula. Tempat tu tempat dia mengerjakan ibadat haji tu. Di Muzdalifah. Dua kelebihan berhimpun padanya, masa dan tempat. Keadaan di tanah suci dalam keadaan ihram. Tengok, berkumpul padanya bermacam-macam kebaikan. Kebaikan tempat, kebaikan waktu. Dia sedang berada dalam ihram. Dia sedang berada dalam ibadat. Lepas tu tempat berkumpul jemaah haji. Semua orang seluruh dunia yang mari berkumpul di situ pada malam tersebut. Bermakna dia berada saat itu boleh dikatakan segenap penjuru kebaikan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan sedang berada di tengah ibadat yang agung, iaitu haji, dan doa-doa yang mulia di tempat yang mulia. Kemudian dikata zikir yang disunatkan di Muzdalifah dan Masy'aril Haram. Kita Muzdalifah, lepas tu ada di Muzdalifah tu ada Masy'aril Haram. Dia ada Masy'aril Haram. Nama tempat lah Masy'aril Haram. Tempat yang dituntut kepada kita untuk memperbanyakkan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin." Maksudnya, maka apabila kamu telah bertolak daripada Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Tengok Allah Ta'ala suruh, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Allah Ta'ala suruh dalam Quran. Jadi apabila Allah Ta'ala suruh dalam Quran berzikir pada Masy'aril Haram, ada kemuliaan yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, sebagaimana Allah Ta'ala memberi hidayat kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Sebelum daripada Allah Ta'ala bagi hidayat kepadamu, termasuk dalam golongan orang yang sesat. Sebagaimana Allah Ta'ala memberi hidayat kepadamu, maka hendaklah kamu sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ketika kamu berada di Masy'aril Haram. Disunatkan untuk memperbanyakkan doa di Muzdalifah pada malam tersebut, di samping zikir, talbiyah dan membaca Al-Quran. Kerana malam tersebut merupakan malam yang agung, sebagaimana telah kami jelaskan pada fasal sebelumnya. Allahu Akbar.
Cuba kita tengok kalau orang Allah Ta'ala bagi taufik dia baca semua doa hak yang kita nak bincang sebelum daripada ni, bukan baca dengan mulut, baca dengan hati, kita rasalah sangkaan yang kuat dia akan balik dengan membawa haji yang mabrur. Betul tak gitu kan? Sebab doa memang makna dia cukup hebat, doa-doa hak yang kita bincang sebelum daripada ni. Di antara doa yang diucapkan adalah Allahumma inni as'aluka an tarzuqani fi hadzal makani jawami'al khairi kullih wa an tusliha sya'ni kullah wa an tasrifa 'anni asy-syarra kullah fa innahu la yaf'alu dhalika ghairuk wa la yajudu bihi illa ant. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk memberiku rezeki di tempat ini berupa seluruh bentuk kebaikan. Ya Allah, kurnia, memberi rezeki ini maksudnya kurniakan kepadaku ya Allah semua bentuk kebaikan, supaya engkau memperbaiki keadaanku keseluruhnya. Minta Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kita, urusan kita, semua benda yang ada pada kita minta Allah Ta'ala baiki, dan menghilangkan daripadaku segala bentuk keburukan, kerana tidak ada yang dapat melakukannya melainkan Engkau ya Allah, dan tidak ada yang dapat memberikannya melainkan Engkau. Kemudian solat subuh pada hari itu dilakukan di awal waktunya dengan melamakan takbir. Kemudian setelah itu berjalan menuju ke Masy'aril Haram, iaitu sebuah bukit kecil di hujung Muzdalifah yang dinamakan sebagai Quzah. Apabila boleh memanjaknya, maka hendaklah melakukannya. Tetapi jika tidak boleh, maka cukup dengan berdiri di kaki bukit sambil menghadap Kaabah, lalu bertahmid, bertakbir, bertahlil, bertauhid, bertasbih, dan memperbanyakkan talbiyah serta doa. Baik, dan dianjurkan juga untuk mengucapkan Allahumma kama waqaftana fihi wa araitana iyyahu fawaffiqna lidhikrika kama hadaitana waghfir lana وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Artinya, ya Allah, sebagaimana engkau hentikan kami di sini, yaitu di Masy'aril Haram, dan engkau jadikan kami dapat melihatnya, kami dapat menyaksikan Masy'aril Haram ini, maka berilah kami taufik untuk berzikir kepadamu sebagaimana engkau tunjuki kami. Ampunilah kami dan sayangilah kami sebagaimana engkau janjikan dalam firman-Mu, sedangkan firman-Mu adalah benar. Maka apabila kamu bertolak daripada Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu ke tempat bertolaknya orang-orang banyak, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian disunatkan juga agar memperbanyakkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kalau banyak-banyak doa rasa hak ni boleh, hak ni je boleh amal. Hak ni je boleh amal. Sebab hak ni je ingat. Hak lain tak ingat dah belaka. Hak ni hak ni tak apalah, hak ni perbanyakkan hak ni. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada seksa neraka. Baik. Disunatkan juga membaca Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal kamalu kulluh wa lakal jalalu kulluh ولك التقديس كله اللهم اغفر لي جميع ما أسلفت وعصمني فيما بقي وارزقني عملا صالحا ترضى به عني يا ذا الفضل العظيم اللهم إني أستشفع إليك بخواص عبادك وأتوسل بك إليك أسألك أن ترزقني جوامع الخير كله وأن تمن علي بما مننت به على أوليائك وأن تصلح حالي في الآخرة والدنيا يا أرحم الراحمين. Maksudnya, ya Allah, hanya bagimu segala pujian, hanya milikmu segala kesempurnaan. Tengok, hanya bagimu ya Allah segala puji, segala kebaikan, segala kesempurnaan adalah milikmu ya Allah. Hanya milikmu segala kesempurnaan, hanya untukmu segala kemuliaan,
dan hanya milikmu segala kesucian. Ya Allah, ampunilah aku di atas segala apa yang pernah ku lakukan, dan jagalah aku pada bakinya. Ya Allah, benda yang lepas-lepas dah ampunlah. Kek gi balik pula, kek gi lepas ni, jagalah ya Allah. Tengok, berilah rezeki kepadaku berupa amal soleh yang dengannya engkau menjadi redha kepadaku. Allahu Akbar. Ya Allah, kurniakan kepadaku amalan yang soleh yang redha dengan perkara tersebut kepadaku ya Allah. Dengan sebab perkara tersebut redha kepadaku. Aku memohon agar engkau memberikan rezeki kepadaku segala bentuk kebaikan, agar engkau memberikan kepadaku apa yang engkau berikan kepada para wali-walimu, dan agar engkau memperbaiki keadaanku di akhirat dan dunia. Wahai Zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Kemudian zikir yang disunatkan ketika pergi daripada Masy'aril Haram menuju ke Mina. Ni siang hari dah ni. Siang hari dah. Lepas kita duduk Masjidil Haram, kita nak menuju ke Mina pula. Dan buat benda pergi ke Mina? Sebab kita nak melontar Jamrah Al-Aqabah. Sebab pada hari raya tu kita melontar Jamrah Aqabah sebanyak 7 biji. Jamrah Aqabah pada hari raya. Masuk dah waktu dia. Masuk dah waktu dia. Kemudian sunat apabila fajar telah menyingsing, terbit dah fajar, maka bersiap sedia untuk pergi daripada Masy'aril Haram menuju ke Mina. Dia tak jauh dah. Masy'aril Haram ke Mina tu tak jauh sangat. Berjirang je, dekat je dah. Tak jauh manalah. Tapi mai lelah jauh kok. Jalan kalau lelah. Lelah kan? Kemudian syiarnya adalah memperbanyakkan talbiyah, zikir dan doa. Itu syiarnya, banyakkan talbiyah, zikir dan doa. Hendaklah lebih tumpuan pada talbiyah, sebab ini adalah akhir masanya. Masa tu banyakkan talbiyah, sebab nak habis dah masa talbiyah. Gak melontar habis dah masa talbiyah. Katanya mungkin saja tidak, hendaklah lebih tumpuan pada talbiyah sebab ini adalah akhir masanya. Mungkin saja tidak ditakdirkan untuk dapat mengucapkan talbiyah lagi setelahnya. Mungkin tak ada dah, lepas daripada ni tak ada dah. Mungkin ini adalah kali terakhir. Kali terakhir. Dan kita ayat-ayat lagu ni kalau kita guna di Mekah, di Madinah ni kepada ahli Jumaah ni, ahli Jumaah berair mata ni kalau sebut ni mungkin kali terakhir. Tapi hak masalah ada juga orang ambil kesempatan. Ambil kesempatan kat mana? Ni kawan hamba cerita, kawan hamba mutawif juga. Dia kata ada seorang mutawif, ambil tak kabarlah nama dia. Dia kata dia ceramah mana? Buat nangis ahli Jumaah dia. Pas nangis itu apa sekali? Akak best tunjuk ke orang belakang geng-geng dia. Tu tak kena lagu tu. Tu tak kena. Tak kena cara lagu tu. Lepas ni kawan hamba cerita. Hamba nak tengok diri dia cerita. Dia kata ada Allah kena kata hak tu. Dia duk ceramah. Kalau Mekah pun kenal orang, tapi kita tak kabarlah. Buat benda dah kabar. Baik. Jadi cuma kita kata tak kenalah cara tu. Ahli Jumaah ni ramai. Dia pun bagi tazkirah pun nangis, wajib nangis. Dia grup dia 2-3 orang. Tangan kat belakang gitu. Kau tunjuk ke grup kat belakang. Comel tak gitu? Tak comel. Apa buat gitu kerja? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak buat biar jujurlah. Buat benda molek betul lah. Ni semata-mata nak suruh orang nangis je. Jadi kalau suruh orang nangis tu tercapai dah hasrat kita. Bukan tu dah jujur manalah lagu tu. Buat gini kat belakang tunjuk ke guru belakang nakal kata. Tapi hamba nak tengok sendiri, hamba cerita, hamba dengar daripada kawan hamba. Kawan hamba pun ustaz juga. Dia belajar syariah juga. Dia cerita kawan hamba tapi bukan orang Terengganu. Kedah kawan hamba tu. Dia pun bawa orang umrah juga. Dia cerita ke hamba. Kawan hamba pada dalam masa sama dia belajar dengan hamba. Dia cerita, dia ustaz ke. Baik, dia cerita gitulah. Kata, "Parok pokok ni." Kata, ni muncul boleh ambil gambar tok dalam grup ada Jumaah. Boleh ada kita akak tangan gitu, akak best tunjuk ke geng-geng ni belakang. Kan dia grup ada 2-3 orang bawa dia kan handle ramai di Jumaah ni. Jadi seorang yang bahagia tu tengok ramai nangis tu. Best kat belakang tu. Allah nakal sungguh dah macam-macam. Sallallahu alaihi wasallam.
Zikir yang jadi mungkin sebab ia suruh perbanyakkan, tumpukan kepada talbiyah, sebab dia mungkin saja tidak ditakdirkan untuk dapat mengucapkan talbiyah lagi setelahnya. Ni mungkin kali tak akhir dah. Tambah-tambah gajil ni. Gajil ni kali pertama boleh saksidi. Kali kedua tak boleh tak saksidi. Bayar pernah kan? Kali kedua. Tu kali kedua bila pula boleh pergi tak tahu. Ni kali-kali lah kali dah tak ada dah ni. Jadi fokus sungguhlah. Baik. Kemudian zikir yang disunatkan di Mina pada hari raya Korban. Apabila sudah pergi dari Masy'aril Haram dan sampai di Mina, maka disunatkan untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi ballaghaniha saliman mu'afa. Allahumma hadhihi Mina qad ataituha wa ana 'abduk wa fi qabdatik. أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين. Maksudnya segala puji bagi Allah yang telah menyampaikanku kepadanya dengan selamat sentosa. Ya Allah, ini adalah Mina yang aku datangi. Aku adalah hamba-Mu dan nasibku berada di dalam genggaman-Mu ya Allah. Aku memohon kepadamu agar engkau memberikan untukku apa yang engkau berikan kepada wali-walimu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tidak mendapatkan dan musibah dalam agamaku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada tidak mendapatkan. Al-hirman ni maksudnya dihalang daripada dikurniakan nikmat, dihalang daripada mendapat redha Allah, atau makna hirman. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada terkena musibah di dalam agamaku. Allahu Akbar. Musibah yang paling besar, musibah dalam agama. Musibah dalam agama adalah musibah yang paling besar, fitnah dalam agama. Sebab itulah antara doa yang sering Rasulullah baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam satu majlis, nak tinggal majlis tersebut, Rasul akan baca doa ni. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. Ya Allah, janganlah jadikan musibah kami di dalam agama kami. Musibah dalam agama memang cukup bahaya, cukup besar. Baik, tambah-tambah dia orang yang paling bahaya lagi, orang yang lebih kuat beragama. Ada musibah, ada ujian, ada bala dalam agama. Sallallahu alaihi wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Kemudian, wahai Zat yang Maha Penyayang di antara para penyayang, ketika mula melempar jamrah Aqabah, bukan lempar jamrah, lempar anak batu ke jamrah tu. Tapi kita fahamlah terjemahan dia tu. Ketika mula melempar jamrah Aqabah, mana pula kena ambil jamrah lempar? Bukan. Lempar anak batu ke jamrah Al-Aqabah. Baik. Maka dengan batu pertama yang dilemparkan, seorang jemaah haji harus memutus bacaan talbiyah. Tak adalah habis dah. Nak lempar, berhenti dah bacaan talbiyah dan menyibukkan diri dengan takbir untuk setiap batu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak disunatkan untuk berdiri sejenak dan berdoa di sana sebab orang ramai. Berhenti nak doa. Orang lain nak mari lagi. Tambah-tambah dah ni berapa juta. Berapa juta dah ni. Penuh orang. Baik. Kemudian tidak disunatkan untuk berdiri sejenak dan berdoa di sana. Apabila membawa korban di sana, dia menyembelih korbannya. Disunat ketika menyembelih korban untuk membaca. Kalau nak buat korban, maka dia sembelihlah. Korban di sana, masa nak sembelih, dia sunat sembelih sendirilah. Kalau dia tak mampu sembelih sendiri, kita suruh orang melih. Dia boleh je kita nak sembelih sendiri. Kau orang melih sana, melih diri ya. Baik. Bismillah, wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Bukan wasallam wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Dia kalau kita salli, salim. Kalau salla, salam. Dia baru panggil dia, baru sama. Dan warna pula salli, salla. Dia gini kaedah dia. Kalau salla ni fa'il madhi, sallama fa'il madhi. Kalau fa'il madhi sama fa'il madhi. Kalau salli ni fa'il amar, salim fa'il amar. Tu orang belajar ilmu tata bahasa Arab ni fahamlah, biar sama. Salli, salim, salla, salam.
Baik. Tapi nak tukar pun apa, tak ada masalah. Sok betul je. Cuma nampak panggil dia tak kena dengan susunan tak kena molek dah. Tapi bukan salah pun. Katanya dia baca doa ni lah. Hak ni bukan kata sana saja, sini pun boleh kalau kita baca ni. Kita nak bismillah Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim, Allahumma minka wa ilaika taqabbal minni. Kita dah buat korban tiap-tiap tahun. Tapi tak pernah sekali pun kita ambil fadilat sembelih sendiri korban kita. Tahun ni belah diri kali dan nak baca dia. Di hak yang sunatnya baca bismillah. Kau dah tu je. Bismillah sunat kita baca untuk setiap sembelihan. Bukan sunat biasa, sunat muakkadah. Bagi orang yang tinggal baca sembelihan, baca bismillah pada sembelihan dia, tetap boleh makan kalau dia orang Islam mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, berbeza pandangan mazhab lain. Sebab tu sunat muakkadah makruh kita tinggalkan kerana di sana ada pandangan yang mengatakan wajib kita baca bismillah. Lepas tu dalam korban ni sunat kita tambah sikit lagi, wallahu akbar, bismillah, wallahu akbar. Lepas tu sunat kita selawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu kita doa sikit, Allahumma hadha minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ni daripadamu dan kepadamu. Ni daripadamu dan aku sembelih kepadamu. Sebab kita persembahkan ibadat kita kepada Allah. Terimalah daripada aku ya Allah. Dah tahu tahun ni nak belah diri. Mula dak berani gigi lembu, kambing dulu. Kambing ada kambing-kambing murah 400 300 ya 300 setengah. Belah ke diri kali kambing tahun ni. Biasa dak tengok orang belah nak ambil kau belum mati ni, belah diri ibadat korban kita. Baik. Kalau gagah cari lembu sekor. Kemudian ketika mencukur rambut setelah menyembelih korban, sebahagian ulama kami menganjurkan untuk memegang bahagian jidak. Jidak ni maksudnya di bahagian ubung-ubung. Bahasa dia jidak ni. Lepas tu bertakbir 3 kali. Kemudian mengucapkan. Dia sunat kan kata Imam Nawawi. Sebahagian ulama kata kita cukur. Lepas kita cukur, tengah-tengah kita cukur ni. Kita cukur sini. Tinggal sikit lagi. Kita pegang sini. Pegang tahu ubung-ubung kita. Tu jidat tu maksudnya ubung-ubung nasiyah. Ni ubung-ubung kita pegang, tak tangan tahu ubung. Ni untuk lelaki lah. Orang puang dak cukur, orang puang gunting. Orang puang cukur dak jadi gitu. Ni untuk lelaki ni. Tak sini. Alhamdulillahi ala ma hadana. Walhamdulillahi ala ma an'ama bihi alaina. Allahumma hadhihi nasiyati fataqabbal minni waghfir li dhunubi. Allahumma ighfir li walil muhalliqin wal muqassirin ya wasi'al maghfirati amin. Segala puji bagi Allah di atas petunjuk yang Dia berikan kepada kami. Segala puji bagi Allah di atas segala kenikmatan yang telah dikurniakan kepada kami. Ya Allah, ini adalah jidatku. Jidatku. Bahasa mana jidatku? Ya nasiyah ni ubung. Ya Allah, ini adalah ubung-ubungku. Ni ubung kita ni. Maka terimalah dariku dan ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah aku, orang-orang yang mencukur habis rambutnya dan orang-orang yang memendekkan rambutnya. Orang cukur hari ni minta, orang gunting semuanya minta ampunlah. Ya Allah, dosa-dosa mereka ya Allah. Wahai Zat yang keampunannya sangat luas. Amin. Setelah selesai mencukur rambut, dianjurkan dengan bertakbir dan mengucapkan Alhamdulillahilladzi qada 'anna nusukana. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa tawfiqan wa 'aunan waghfir lana wa li abaina wa ummahatina wal muslimina ajma'in. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelesaikan ibadat kami. Ya Allah, tambahkanlah kami keimanan, keyakinan, taufik dan pertolongan. Ampunilah kami, bapa-bapa kami, ibu-ibu kami dan kaum muslimin seluruhnya. Kemudian zikir yang disunatkan di Mina pada hari-hari tasyrik. Ni pada hari tasyrik pula. Zikir yang disunatkan kita baca di Mina pada hari tasyrik. Hari tasyrik ni hari yang ke-11, 12, 13. Itu hari tasyrik. Hari raya 10. 11, 12, 13 tu dipanggil hari tasyrik. Oleh kerana itu disunatkan untuk memperbanyakkan zikir dan yang terbaik adalah membaca Quran. Tak pandai nak baca Quran, banyak-banyak baca pandai. Gitu. Disunatkan pada hari-hari melemparkan jamrah, iaitu melontar pada jamratul aqabah, jamratul wusta, jamratul ula wusta aqabah tu.
untuk berdiri sejenak pada jamrah pertama, menghadap Kaabah, bertahmid, bertakbir, bertahlil, bertasbih, berdoa dengan penuh tumpuan dan kekhusyukan. Sunatlah. Tapi kalau orang ramai tak payahlah, sebab takut mudarat kita pula lagi. Kalau orang ramai, di situ orang ramai, silap lagi pula orang bolak buat kali. Jadi ya sebenarnya ke mana-mana pun, susah lagu mana pun, kalau kita minta doa kepada Allah agar Allah Ta'ala permudahkan urusan kita, insya-Allah dipermudahkan urusan. Orang ramai lagu mana, boleh turun dok tawaf ni, boleh turun, doa je. Ya Allah permudahkan urusan aku, ya Allah. Turun mudah urusan. Di sini banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian pada jumrah kedua iaitu jumrah wusta juga melakukan perkara yang sama. Pada jumrah terakhir iaitu jumrah Aqabah tidak perlu melakukan hal seperti itu. Sebab kawasan-kawasan ni memang cukup bahaya. Ya silap sikit mati lah. Dan banyak dah kan sebelum daripada ni mati bukan seorang dua, ratusan orang mati. Dia sebab orang ramai, silap orang bolong sikit kot sudah. Sallallahu salamata wal afiyah. Baik, berapa tahun lepas ramai orang daripada Iran ramai mati kat situ. Tapi ada cerita juga dari sebaliknya, ramai mati kat situ. Baru lagi 2-3 tahun lepas. Baik. Kemudian apabila tapi kalau mati situ syahid, ni mati tengok bola. Allah mati tengok bola, mati balah tengok bola. Macam di Indonesia ni kan mati tengok bola, mana mati tengok bola. Ki bola buat tengok bola. Tu usin lalu mati tengok bola. Kalau mati gini boleh sabar. Mati tempat-tempat gini ni. Sallallahu salamatu wal afiyah. Kemudian katanya lagi, setelah selesai daripada Mina maka ibadat haji pun selesai dan tidak ada lagi zikir yang berkaitan dengan ibadat haji serta berganti status sebagai musafir. Di sini disunatkan untuk bertakbir, bertahlil, bertahmid dan zikir-zikir lain yang disunatkan bagi musafir. Ini akan dijelaskan kemudian insya-Allah. Dah kita nak tolak dah ni. Sebab habis selesai dah ni kan. Tapi bukan semua orang. Ini cara dululah, cara dulu selesai bakal balik lah. Ni dah lagi. Mungkin orang lepas daripada selesai haji, package tak balik lagi. Dia kena duduk tadi mungkin dalam 5 hari lagi, 10 hari lagi, macam-macam lah. Jadi kalau masa nak balik lagi, dia kira bermukim lah di Mekah. Sebab dia balik lagi. Ni lepas tu balik dah lah. Nak bertolak dah. Sebab Rasulullah selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berangkat. Baik. Apabila masuk kota Mekah dan berniat umrah, maka dalam umrah tersebut membaca zikir-zikir pada setiap amalan yang sama dengan amalan ibadat haji, itu ihram, tawaf, sa'i, menyembelih korban dan mencukur rambut, wallahu alam. Kalau kita masuk nak buat umrah pula, macam sebelum ni lah. Zikir-zikir yang sunat kita baca. Okey, habis bab haji. Ni masuk bab lain pula ni. Doa ketika minum air Zam-Zam. Doa ketika minum air Zam-Zam ni sebenarnya banyak cerita yang dibukukan, yang berlaku kepada sebahagian daripada ulama-ulama sebelum daripada ni. Kami riwayatkan daripada Jabir, nanti yang bercerita sikit berkenaan dengan minum air Zam-Zam. Kami riwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'u Zam-Zam lima syuribalah." Artinya air Zam-Zam bergantung dari niat meminumnya. Dia kata Rasulullah, "Ma'u Zam-Zam lima syuribalah." Air Zam-Zam ini adalah kerana apa yang telah diminumkan untuknya, berdasarkan kepada niat. Sebahagian daripada ulama ketika dia dengar hadis ni, ma'u Zam-Zam lima syuribalah, dia datang daripada negara dia pergi buat haji, dia minum air Zam-Zam, ada niat nak jadi alim, ada niat. Ada sebahagian daripada ulama, aku ya Allah, aku minum air Zam-Zam, lepas tu niat aku dalam bidang fiqh, aku nak jadi macam orang ni, dalam bidang hadis nak jadi macam orang ni. Ada beberapa cerita dari kalangan-kalangan ulama yang mana ketika minum air Zam-Zam minta Allah Ta'ala kurniakan ilmu yang bermanfaat. Sama juga kita ketika kita ada sakit benda, kita minum air Zam-Zam, minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala hilangkan penyakit kita, sembuhkan penyakit kita. Dan ada petua sebahagian daripada yang disebut oleh sebahagian daripada ulama, cuma hamba
dak dang nak kaji ada dak sandaran daripada hadis, tapi ini betul sebahagian daripada ulama. Kita minum air zam-zam pada pagi, jangan bahan awak sejuk, bahan awak dak sejuk. Kita minum pada pagi masa perut kosong, kita minum sampai ke penuh perut, sampai penuh, dan minta daripada Allah agar Allah Ta'ala hilangkan penyakit daripada tubuh kita. Dia penyakit ni macam-macam. Ada penyakit misteri pun ada. Minta daripada Allah SWT hilangkan penyakit tersebut. Baik. Sebab Rasul kata benda ma'u zamzam lima syuribalah. Dan kalau misalnya payah nak berhenti sak rokok. Terawak kali. Tak dia terawak sungguh. Gitu. Minum air banyak. Ya Allah, aku nak minum ni, nak minta pada aku buang belaka saki baki benda denok rokok dalam tubuh ni. Ya Allah, lepas ni benda tak mula berhenti dah rokok. Ini sebagai contoh. Minta Allah Ta'ala hilangkan penyakit. Baik. Tapi jangan minum sejuk, pagi hari minum sejuk. Minum hak yang tak sejuk tu lah. Baik. Tapi masalahnya duduk sini main awak pasal ni banyak sangat air zam-zam tak nak awak. Dah nak awak. Dia banyak sangat air zam-zam dah nak awak. Jadilah getu pula. Kemudian atau Allahumma inni. Inilah yang dilakukan oleh para ulama dan orang soleh. Berkenaan dengan hadis ma'u zamzam lima syuribalah. Kalau kita tengok kepada perbincangan ulama hadis, memang ada perbincangan, ada sebahagian mengatakan hadis ini hadis lemah, ada sebahagian mengatakan hadis ini boleh diterima. Tetapi ramai ulama-ulama orang-orang soleh ketika minum air zam-zam, mereka berdoa dengan doa yang khusus. Mereka berdoa dengan doa yang khusus. Inilah yang dilakukan oleh para ulama dan orang-orang soleh. Mereka meminumnya dengan memohon berbagai permintaan yang mulia sehingga mereka mendapatkan. Amba baca beberapa penulisan yang menceritakan tentang ulama-ulama orang-orang soleh yang minum air zam-zam, dah lama benda yang dia nak dapat, benda yang dia nak dapat. Tapi dadang amba dah ingat nak tengok mula tadi sebab dah ingat dah nama benda dah ingat. Baik, memang ramai semua. Hak ni cerita dia nak benda ni, hak ni cerita dia nak benda ni, hak ni cerita dia nak benda ni. Jadi kita minum air zam-zam minta doa. Dan doa yang paling besar sekali adalah minta Allah Ta'ala cerahkan hati kita, bagi cahaya kepada hati kita, menambahkan iman kita, menetapkan iman kita, mengekalkan iman kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan disunat bagi siapa saja yang hendak meminum air zam-zam dengan tujuan pengampunan dosa atau kesembuhan daripada sesuatu penyakit dan lain agar mengucapkan. Sebagai ulama katakan ni, kalau minum air zam-zam, nak agar Allah Ta'ala menyembuhkan kamu daripada penyakit. Tak kira lah penyakit misteri ke, tak misteri ke, tak kira lah. Sebab ni zaman kita ni bermacam-macam penyakit misteri yang ada di zaman kita kan. Penyakit misteri, tak kira lah. Minta, baca. Baca benda. Allahumma innahu balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma'u zamzam lima syuribalah. Allahumma wa inni ashrabuhu litaghfira li wa litaf'ala bi kadza wa kadza faghfir li aw if'al. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air zam-zam bergantung dari niat meminumnya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminumnya agar engkau mengampuni aku atau engkau memberikanku demikian. Maka ampunilah aku atau lakukanlah. Ya Allah, berilah kepada aku. Kau tak pandai bahasa Arab pun, bahasa Melayu pun tak apa. Kau tak pandai bahasa Arab. Ya Allah, sesungguhnya telah sampai kepada aku bahawasanya Rasulmu pernah bersabda, yang maksud dia air zam-zam ini adalah untuk apa hak yang diminumkan untuknya. Bahasa Terengganu ikutlah reka diri ayat. Reka diri ayat. Ya Allah, sesungguhnya aku minum air zam-zam ini supaya memberi keampunan kepadaku, ya Allah. Ya Allah, aku minum air zam-zam ini supaya dalam hati kita, mulut kita cakap dalam hati kita, supaya mu, ya Allah, menunaikan hajat aku begiang. Baik. Kemudian atau Allahumma inni ashrabuhu mustashfiyan bi fashfini. Ya Allah, sesungguhnya aku meminumnya untuk kesembuhan, maka sembuhkanlah aku. Dan doa-doa yang serupa dengan ini. Doa-doa serupa dengan inilah. Ada pandai bahasa Arab, pakai bahasa Melayu. Wallahu alam.
Apabila hendak keluar dari kota Mekah untuk pulang ke negeri masing-masing, sebelumnya melakukan tawaf wada', tawaf selamat tinggal. Wajib kita melakukan tawaf wada'. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hanbali mengatakan wajib kita melakukan tawaf wada' sebelum daripada kita tinggal Mekah. Sebelum daripada kita nak balik tu, kita kena tawaf wada'. Kalau sekiranya kita tidak ada sebarang keuzuran, tiba-tiba kita tidak tawaf wada', maka kita telah melakukan satu kesalahan yang wajib kita kena sembelih seekor kambing. Tapi tawaf wada' gugur daripada perempuan yang datang haid, perempuan yang nifas, tidak wajib mereka melakukan tawaf wada'. Kemudian mendatangi multazam dan berdoa di sana. Kemudian mengucapkan Allahumma al-baitu baituk wal 'abdu 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik hamaltani ala ma sakharta li min khalqik hatta sayyartani fi biladik wa ballaghtani bi ni'matika hatta aghnaytani ala qada'i manasikik hatta a'antani, bukan aghnaytani, hatta a'antani ala qada'i manasikik fa in kunta radita anni fazdad anni ridha wa illa famin al-an qabla an yan'a an baitika dari hadha awanu sirafi in adinta li ghayra mustabdilin bika wala baitik wala raghibin anka wala an baitik Allahumma fa asbihni Allahumma fa ashibni Allahumma fa ashibni al-afiyata fi badani wal ismata fi dini wa ahsin munqalabi warzuqni ta'ataka ya warzuqni ta'atak ma abqaitani wajma'li khairai al-akhirati wad dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, ya Allah, rumah ini adalah rumahmu, ya Allah. Hamba ini adalah hamba-Mu, putera daripada hamba lelakimu dan putera daripada hamba perempuanmu. Ya Allah, aku ni adalah anak kepada dua hamba-Mu. Ibu bapaku juga adalah hamba-Mu. Engkau membawaku di atas apa yang Engkau kuasakan kepadaku, ya Allah. Jadi aku mari sini menaiki kenderaan, jadi mempermudahkan kepadaku, ya Allah, daripada makhlukmu hingga Engkau perjalankanku ke negerimu. Dan Engkau sampaikan aku dengan kenikmatanmu hingga Engkau cukupi aku untuk melaksanakan manasikku, ibadat hajiku, ibadat umrahku. Apabila Engkau redha kepadaku, maka tambahkanlah keredaanmu kepadaku, ya Allah. Kalau Mu telah redha kepadaku sebelum ni, maka tambahkan lagi redha-Mu kepadaku, ya Allah. Dan kalau tidak, kalau Mu tidak redha kepadaku sebelum daripada ni, maka tengok, maka dari sekarang ini sebelum rumahku menjadi jauh dari rumahmu, ya Allah, ini adalah masa maka dari sekarang ini, ya Allah, maksudnya redhalah aku sekarang ni, ya Allah, sebelum daripada rumahku jauh daripada rumahmu, ya Allah, sebelum aku tinggal Kaabah ini, ya Allah. Ini adalah masa aku pergi apabila Engkau mengizinku tanpa keinginan untuk menggantikanmu dan rumahmu, tanpa ketidaksukaan kepadamu dan kepada rumahmu, ya Allah. Ni masa aku nak pergi dah ni, ya Allah. Tapi bukanlah aku ni menganggap rumah aku lebih mulia daripada rumahmu, dan bukanlah aku menganggap kampung aku lebih mulia daripada kampungmu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kesihatan pada tubuhku dan penjagaan pada agamaku sebagai temanku, ya Allah. Perbaikilah tempat kembaliku, berilah aku rezeki berupa ketaatan kepadamu selama aku masih hidup. Kumpulkanlah aku untuk segala kebaikan akhirat dan dunia. Sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Doa ini dibuka ditutup dengan memanjatkan puji-puji ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditutupi dengan memuji Allah, lepas tu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah berlalu penjelasannya pada setiap doa. Apabila yang melakukannya adalah wanita yang sedang haid, maka dia berdiri di pintu masjid dan berdoa dengan doa ini kemudian pergi. Sebab wanita haid, dia tidak boleh melakukan tawaf wada' dan tidak boleh masuk ke dalam masjid. Wallahu a'lam. Kemudian sebelum tu dia nak cerita pula tentang ziarah ke maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut zikir-zikirnya. Dianjur bagi sesiapa sahaja yang melaksanakan ibadat haji untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu letaknya berada di jalan pulang atau tidak. Kerana ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk ibadat paling penting, usaha yang mendatangkan keuntungan besar dan harapan terbesar. Apabila hendak berziarah,
maka di perjalanan memperbanyakkan bacaan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pandangan telah tertumpu pada pohon-pohon kota Madinah dan Masjid Nabawi dan sebagainya. Bacaan selawat lebih dipercepatkan serta berdoa kepada Allah, memohon agar ziarah tersebut membawa manfaat baginya dan agar dengan ziarah tersebut dapat menjadikannya berbahagia di dunia dan di akhirat. Juga dianjurkan untuk mengucapkan Allahumma ftah alayya abwaab rahmatik warzuqni fi ziyarati qabri nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ma razaqtahu awliya'aka wa ahla ta'atika waghfir li warhamni ya khair mas'ul. Artinya, ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu, berilah rezeki kepadaku dalam ziarah maqam nabimu sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang engkau berikan kepada para walimu dan orang-orang yang taat kepadamu. Ampunilah aku dan sayangilah aku, wahai sebaik-baik zat yang diminta. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baklah sekali dalam bab umrah dan haji, Imam Nawawi menyebut tentang ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Nawawi menyebut antara amalan yang penting yang perlu kita amalkan dalam perjalanan, perbanyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kelebihan-kelebihan tertentu yang pernah kita bincang dah sebelum daripada ni. Kemudian ketika hendak masuk masjid, disunatkan mengucapkan doa seperti ketika masuk masjid lainnya yang telah kami jelaskan di bahagian awal kitab ini. Jadi baca doa macam-macam biasa macam kita mana masuk masjid itulah. Doa yang biasa kita masuk masjid sebab kita nak masuk Masjid Nabawi. Setelah melakukan solat tahiyatul masjid, dianjurkan dengan mendatangi maqam dengan menghadapkan wajah ke arahnya dan membelakangi kiblat sejauh lebih kurang 4 depa dari dinding maqam. Ni bukan semua boleh buat sebab tambah-tambah zaman ni nak masuk tempat tersebut bukan mudah. Kalau kita masuk kat luar ni jauh sikit, kalau masuk tubik kat Raudah dia dekat sikit. Jadi payahlah, berbeza dengan zaman dulu. Baik. Kemudian di sana memberi salam dengan suara perlahan dan mengucapkan dengan suara perlahan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya khiratallah min khalqi, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin, Assalamu alayka wa ala alika wa ashabika wa ahli baitika wa ala nabiyyin wa sairis salihin. Ashhadu annaka ballaghta ar-risalah, ashhadu annaka ballaghta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah, fajazakallahu anna afdala ma jaza rasulan an ummati. Artinya, semoga kesejahteraan terlimpah ke atasmu wahai utusan Allah. Semoga kesejahteraan terlimpah atasmu wahai makhluk terbaik ciptaan Allah. Semoga kesejahteraan terlimpah atasmu wahai kekasih Allah. Semoga kesejahteraan terlimpah atasmu pemimpin para rasul dan penutup para nabi. Semoga kesejahteraan terlimpah ke atasmu, keluargamu, para sahabatmu, ahlul baitmu, keluargamu, ahli rumahmu, para nabi dan orang-orang yang soleh. Aku bersaksi bahawa engkau telah menyampaikan risalah kenabian, engkau telah menunaikan amanah, engkau telah menasihati ummah. Oleh kerana itu, semoga Allah Ta'ala memberimu balasan dari kami dengan sebaik-baik balasan yang diberikan kepada seorang Rasul daripada ummahnya. Kemudian, apabila ada seorang yang menitipkan salam kepadanya untuk Rasulullah, maka dia mengucapkan. Ada orang kirim salam kepada Rasulullah. Dan kita nak rayak mana? Gini. Assalamualaikum ya Rasulullah min fulan ibn fulan. Artinya semoga kesejahteraan dilimpahkan ke atasmu wahai utusan Allah daripada fulan putera fulan. Maksudnya Assalamualaikum ya Rasulullah daripada Pak Mat. Kalau bercakap kita Pak Mat bin Pak Loh. Contoh Assalamualaikum ya Rasulullah daripada Pak Mat bin Pak Loh, daripada Pak Mat bin Sa'id. Tak kira lah. Tu cara untuk kita bagi salam orang yang kirim salam kepada Rasul melalui kita. Setelah itu